Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Budak-budak semua, dalam video kali ini kita akan membincangkan soalan perkongsian, iaitu soalan yang melibatkan pelarasan untung bersih, penyediaan akaun pengasingan untung rugi, akaun semasa dan juga bahagian ekuiti pemilik bagi penyerta kedudukan kewangan. Ini cikgu menggunakan soalan percubaan Negeri Melaka tahun 2016. Mari kita lihat soalan. Della, Linda dan Maria adalah rakan kongsi perkongsian delima yang beroperasi di Bandar Hilir Melaka. Berikut adalah maklumat kewangan yang diperoleh bagi tahun perakaunan berakhir pada 31 Disember 2017. Okey, dia berakhir pada 31 Disember 2017. Modal 1 Januari 2017 ni semua adalah modal awal. Ambilan dibuat oleh Della dan Linda. Della membuat ambilan pada 1 Januari 2017. Jadi daripada tarikh 1 Januari hingga 31 Disember, untuk ambilan Della ni sudah pun cukup selama setahun. Kemudian untuk Linda pula, ambilan dibuat pada 1 Julai 2017. Jadi kalau kita kira bulan sehingga bulan Disember, maka untuk Linda ambilannya adalah selama 6 bulan. Kemudian diberikan akaun semasa. Baki awal akaun semasa, Della berbaki kredit, Linda berbaki debit dan Maria berbaki kredit. Pinjaman Della memberi pinjaman kepada perkongsian berjumlah RM6,000. Kemudian ada disebut butiran faedah pinjaman Della. Ini bermaksud faedah pinjaman Della yang telah pun dibayar oleh perkongsian kepada Della. Kemudian disebutkan butiran gaji Maria RM1,060. Ini bermaksud gaji Maria yang telah pun dibayar oleh perkongsian. Dan yang terakhir sekali kita ada item untung bersih RM41,400. Kita baca maklumat tambahan. Perkara di bawah belum diambil kira dalam pengiraan untung bersih. Jadi di sini kita kena buat pelarasan untung bersih. A, akaun belum terima sebanyak 450 telah dihapus kira. B, kadar bayaran belum bayar 250. C, komisen diterima belum terperoleh RM170. Kemudian disebut perkongsian membuat pinjaman daripada Della pada 1 Januari 2017, faedah atas pinjaman sebanyak 8% setahun. Kemudian pada 1 Oktober 2017, Della membawa masuk sebuah komputer bernilai RM4,000 ke dalam perniagaan, dan syarat-syarat ikatan perkongsian menyatakan faedah atas ambilan dikenakan faedah 6% tahun, faedah atas modal sebanyak 4% tahun dan dibayar atas baki modal pada akhir tahun. Kemudian gaji tahunan Maria RM1,800. Bonus dibayar kepada Della dan Linda masing-masing berjumlah RM1,050 seorang, dan juga nisbah untung rugi antara mereka bertiga adalah 1:2:1. Kita dikehendaki menyediakan penyata pelarasan untung bersih, penyata pengasingan untung rugi, akaun semasa bentuk beruang dan juga penyata kedudukan kewangan hanya bahagian ekuiti pemilik sahaja. Jadi kita akan buat jawapan A dulu. Cikgu dah sediakan lajur-lajur. A, penyata pelarasan untung bersih bagi tahun berakhir (31 Disember 2017). Jadi kita akan mulakan dengan angka untung bersih yang diberikan. Lepas tu kita akan lihat maklumat nombor 1 ni, A, B, C dan D, apakah kesannya kepada untung. Kita akan mulakan dengan untung bersih di atas sekali dalam jawapan di sini. Untung bersih, soalan bagi angka RM41,400.
Okey, dan kita akan baca maklumat tambahan sekarang. Kita lihat yang pertama dulu. Akaun belum terima sebanyak 450 telah dihapus kira. Okey. Ini bermaksud hutang lapuk. Hutang lapuk akan menyebabkan belanja bertambah dan seterusnya apabila belanja bertambah akan menyebabkan untung berkurang. Jadi untuk maklumat yang nombor 1, yang 1A ni kita kena tolak untung bersih nanti. Okey, kita baca dulu maklumat yang kedua pula. Kadar bayaran belum bayar 250. Ingat balik pelarasan belanja belum bayar. Belanja belum bayar akan menyebabkan belanja bertambah dan seterusnya apabila belanja bertambah akan menyebabkan untung berkurang. Jadi item 1B pun kita nak kena tolak untung bersih. Okey, kemudian yang C. Komisen diterima belum terperoleh 170. Okey, ingat balik pelarasan hasil belum terperoleh. Ya, betul, hasil kita kena tolak. Jadi apabila hasil ditolak, hasil makin kurang bermaksud untung bersih juga akan berkurang. Okey, kemudian untuk maklumat D, kita tengok faedah pinjaman perkongsi 8% tahun. Okey, dalam baki di atas dia dah diberikan kepada kita yang dah dibayar berjumlah RM300. Jadi kita kena kira dulu berapakah jumlah pinjaman jumlah faedah pinjaman setahun. Kita ambil pengiraan 8%, kita darab dengan jumlah pinjaman iaitu sebanyak 6,000. Pinjaman ni pun memang cukup setahun sebab tarikhnya adalah pada 1 Januari. Jadi 1 Januari hingga 31 Disember memang cukup setahun. Jadi jumlah faedah atas pinjaman kita akan dapat sebanyak RM480. Okey, 8% kali dengan 6,000 kita dapat RM480. Jadi di sini kita bandingkan faedah atas pinjaman yang setahun adalah 480, kemudian yang dibayar baru RM300. Jadi di sini kita ada faedah atas pinjaman belum bayar itu sebanyak RM180. Okey, apakah pelarasan belanja belum bayar? Betul, belanja belum bayar akan menambahkan jumlah belanja. Jadi secara tak langsung dia akan menyebabkan pengurangan dalam jumlah keuntungan. Jadi untung akan kita tolak. Jadi kesemua empat-empat pelarasan ni kita akan lihat kesan kepada untung. Yang pertama, untung ditolak. Yang kedua pun untung ditolak. Yang ketiga, yang C pun untung ditolak. Yang D pun untung ditolak. Jadi dalam kita menyediakan jawapan A, untung bersih soalan ni kita akan tolak dengan keempat-empat pelarasan maklumat yang pertama tadi. Jadi yang pertama kita tolak dengan hutang lapuk. Kita tolak hutang lapuk sebanyak RM450. Tolak dengan kadar bayaran belum bayar sebanyak 250. Okay, kita akan tolak dengan komisen belum terperoleh itu sebanyak 170 dan kita akan tolak dengan faedah pinjaman belum bayar itu sebanyak 180. Okey, kita cuma ambil angka yang belum bayar saja. Jadi kita jumlahkan keempat-empat belanja yang nak ditolak ni, kita akan dapat jumlah sebanyak RM1,050. Jadi jumlah untung asal 41,400 tolak dengan 1,050. Kita dapat jumlah baru itu sebanyak RM40,350. So ini adalah untung bersih yang terselaras. Jadi itulah jawapan soalan A, untung bersih terselaras. Kita dapat jumlahnya sebanyak RM40,350. Okey, sekarang kita akan sambung jawapan soalan B, iaitu kita akan menyediakan akaun pengasingan untung rugi. Akaun pengasingan untung rugi
bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. Okey, jadi cikgu suka minta murid-murid untuk melukiskan, membentukkan format yang lengkap untuk pengasingan ontologi terlebih dahulu. Jadi sebab kita buat soalan daripada untung bersih terselaras, maka baris pertama ini adalah untung bersih yang terselaras. Okay, dalam format pengasingan ontologi, kita akan tambah dengan faedah atas ambilan. Jadi kamu lihat dalam soalan, siapakah yang membuat ambilan? Jadi kita terus tuliskan nama mereka di sini dulu. Jadi ambilan ini dibuat oleh Della dan Linda. Dia tertuliskan Della dan juga Linda. Okay, kita selang. Kemudian kita buat pula butiran tolak dalam pengasingan ontologi. Kita lihat ada syarat perkongsian. Kita akan tolak yang pertama, kita akan tolak faedah atas modal. Okay, kemudian kita tuliskan nama mereka bertiga terlebih dahulu. Della, Linda dan juga Maria. Dan kalau ikut lagi dalam ikatan perkongsian, ada lagi dua benda yang akan ditolak, iaitu yang berikutnya adalah gaji. Jadi kita akan tolak dengan gaji, itu gaji Maria. Dan kita akan tolak dengan bonus. Yang menerima bonus adalah Della dan juga Linda. Okey, kemudian kita selang dan kita akan buat ruangan untuk mengira agihan untung rugi berkongsi. Jadi kita akan buat tajuk di bawah ni akaun semasa. Dan kita tulis nama mereka bertiga, Della, Linda dan juga Maria. Okey, ini format yang cikgu suka minta murid-murid untuk tulis terlebih dahulu dan sekarang kita akan isikan jawapan. Okey, ulang sekali kita akan ambil balik untung bersih terselaras dia yang kamu dapat di atas ni. Kamu akan bawa angka itu ke bawah. Jadi kamu salin semula 40350. Okey, kemudian kita lengkapkan format ni. Kita tengok oleh soalan faedah atas ambilan berapa peratus? Okey, 6. Kita tulis dulu 6% darab 6% darab dan kita lihat pula apakah jumlah ambilan mereka. Della mengambil sebanyak RM2,000. Okey, Della cukup setahun, dia tidak perlu darab dengan masa. Untuk Linda, dia ambil sebanyak 4,200 dan dia ada baru 6 bulan. Jadi kita kena darab dengan 6/12. Okey, jadi jumlah faedah atas ambilan dia dah, kamu tekan kalkulator pengiraan, kamu akan dapat jumlahnya sebanyak 120. Dan untuk dia lah, kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jumlahnya sebanyak 126. Okay, jadi kamu jumlahkan dan bawa jumlah besar ke tepi, iaitu sebanyak RM246. Okay, sekarang ni kita lengkapkan pula pengiraan faedah atas modal. Okay, faedah atas modal kalau ikut soalan, jumlah faedahnya sebanyak 4% setahun. Jadi tiap-tiap orang akan kita letakkan 4% setahun. Kita akan darab dengan jumlah modal masing-masing. Kita lihat di sini, 30,000 Della. Kemudian untuk Linda, 60,000. Dan untuk Maria, 35,000. Okay, tapi untuk Della, kalau kita baca maklumat tambahan nombor 2, dia ada membawa masuk modal tambahan. Jadi untuk Linda dan Maria, pengiraan sudah selesai. Tetapi untuk Della, kita kena buat satu lagi kiraan, iaitu modal yang baru, 4%. Okay, darab dengan nilai modal baru adalah RM4,000. Dan kita kira bulan. Dia bawa masuk pada 1 Oktober. Jadi Oktober, 1 hari bulan kita kira juga. 1 Oktober sampai 31 Disember adalah selama 3 bulan. Jadi kita darab dengan 3/12.
Okey, jadi untuk faedah atas modal dia lah, kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jumlahnya adalah RM1,240. Kemudian untuk Linda, kamu akan dapat jumlahnya RM2,400. Dan untuk Maria, kamu akan dapat RM1,400. Okey, kamu jumlahkan ketiga-tiga ni dan bawa ke tepi. Jumlah faedah atas modal adalah RM5,040. Okey, ini saya letak dalam kurungan sebab kita akan tolak kemudian. Okey, gaji Maria, ingat gaji dalam akaun penghasilan turgi kita kena masuk gaji yang sepatutnya, itu gaji penuh yang akan diterima oleh berkongsi. Jadi gaji Maria tahunannya 1,800. Kita masukkan di dalam sini sebanyak 1,800 akan ditolak. Dan juga bonus Della dan Linda masing-masing adalah RM1,050. Dan jumlah bonus mereka berdua adalah 2,100. Okey, kita akan tolak. Jadi kamu buat kiraan untung bersih terselaras tambah dengan faedah atas 9, tolak faedah atas modal, tolak gaji dan tolak bonus. Kita akan dapat jumlah di bawah ini adalah 31,656. Okey, jumlah ini masih lagi nombor positif, bermaksud ini adalah kongsi keuntungan dalam mereka bertiga. Jadi kamu akan ambil angka 31,656 ini, inilah angka untung yang akan kita agihkan kepada Della, Linda dan Maria. Jadi kamu ambil angka yang kamu dapat di sini, kamu akan letakkan pengiraan di sini. Okey, 31,656 jumlah yang kita dapat tu. Kita akan darab dengan nisbah keuntungannya, iaitu 1/2, 1/1. Okey, Della 1 bahagian, Linda 2 bahagian, Maria 1 bahagian. Jadi 1 tambah 2 tambah 1, jumlah mereka adalah nisbahnya adalah 4. Jadi 1/4, 2/4 dan 1/4. Jadi kamu tekan kalkulator, 31,656 bahagi 4, kamu akan dapat bahagian untuk seorang. Jadi kamu akan dapat jumlah untuk Della dan Maria dulu. Di jumlah Della dan Maria kamu dapat 7,914. Okey, kamu ambil semula jumlah kedua-dua ni, kamu tolak dengan 31,656, maka baki untuk Linda adalah 15,828. Okey, jadi pastikan kamu akan dapat semula jumlah yang sama dengan jumlah keuntungan di atas, iaitu RM31,656. Okey, itu adalah jumlah kongsi untung untuk mereka bertiga. Okey, jadi itulah jawapan untuk soalan B, akaun pengasingan untung rugi. Jadi kamu cuma kena hati-hati sekiranya contohnya macam faedah atas sambilan ataupun faedah atas modal, jumlah bulannya tidak cukup dengan setahun, jadi kamu kena ambil pengiraan bulan. Jadi ini yang selalu murid-murid lakukan, kesilapan. Okey, itulah jawapan untuk B, akaun pengasingan untung rugi. Okey, sekarang kita bergerak ke jawapan C, iaitu penyediaan akaun semasa. Jadi kamu buat kolom 3 ruang untuk debit dan kredit akaun semasa. Okey, ini jawapan C, akaun semasa. Di pertama sekali masukkan nama berkongsi mereka bertiga dulu, iaitu Della, Linda dan juga Maria. Okay, Della, Linda dan juga Maria. Okay, untuk format akaun semasa ni, cikgu suka minta murid cikgu yang pertama sekali tuliskan butiran yang wajib, iaitu baki BB. Kita tuliskan kedua-dua belah. Walaupun kemungkinan soalan itu baki hanya ada baki kredit, tapi kebanyakannya soalan akan memberikan baki di sebelah debit dan juga baki di sebelah kredit. Dan juga cikgu akan minta murid cikgu untuk tuliskan butiran ambilan di sebelah debit sebagai penanda bahawa di sebelah debit akan ada butiran ambilan dan juga faedah atas ambilan. Butiran yang lain biasanya akan berada di sebelah kredit akaun semasa. Jadi setelah kita siapkan format ni, kamu lihat semua soalan. Kita masukkan baki dengan betul. Okay, rujuk di sini.
Akaun semasa, dealer baki kredit. Baki awal di atas ya. Baki awal mesti duduk di atas 850, dealer kredit. Okey, kemudian baki Linda debit. Okey, Linda 2300 debit. Dan baki Maria kredit 3790. Okey, kemudian kita dah ada butiran ambilan di sini. Kamu salin semula angka ambilan daripada soalan. Jadi dealer ambilannya berjumlah RM2,000 dan ambilan oleh Linda berjumlah RM4,200. Okey, jadi kita akan ambil angka-angka daripada akaun pengasingan Turki dan kita akan pindah masuk ke akaun semasa. Okay, seperti saya katakan tadi, apa tujuan saya minta kamu tuliskan butiran ambilan di sebelah debit? Kerana di bawah ambilan kita akan masukkan butiran faedah atas ambilan. Okey, jadi kamu ambil angka daripada jawapan pengasingan untuk rugi. Kita lihat di sini. Faedah atas ambilan dealer berjumlah 120 dan untuk Linda faedah atas ambilannya berjumlah 126. Okey, ini kita dah masukkan. Kalau kita ambil faedah atas modal, jadi faedah atas modal akan dimasukkan ke sebelah kredit akaun semasa kerana ini adalah item yang menambahkan modal perkongsi. Okey, faedah atas modal kita ambil angka yang sama. Dealer kita masukkan 1240. Linda kita masukkan 2400 dan Maria kita masukkan 141400. Okey, di sini sudah pun kita selesai. Okey, kemudian kita akan lihat pula butiran gaji. Jadi di sini harus diingat gaji dalam soalan dah ada disebut gaji Maria telah pun dibayar sebanyak RM1,060. Gaji tahunan Maria adalah RM1,800. Okey, dalam akaun semasa kita hanya masukkan gaji yang belum dibayar sahaja. Jadi gaji dalam laju Maria kita masukkan sebanyak 740 iaitu RM1,800. Kita tolak dengan RM1,060. Jadi gaji Maria dalam akaun semasa kita masukkan RM740 sahaja. Itu gaji belum bayar. Okey, kemudian kita tengok pula item bonus. Okey, item bonus. Bonus juga dimasukkan ke sebelah kredit akaun semasa. Okey, masukkan untuk lajur dealer RM1,050 dan juga untuk Linda juga RM1,050. Okey, last sekali kita masukkan item daripada akaun pengasingan Turki ni iaitu kongsi untung. Jadi di sini adalah kongsi untung. Jadi kamu harus faham untung menambahkan modal. Jadi untung akan dimasukkan ke sebelah kredit akaun semasa. Di sini kamu tuliskan butirannya sebagai pengasingan untung rugi. Okay, kita ambil semula angka yang di bawah tu. Dealer 7914, Linda 15828 dan juga Maria 7914. Dan lagi satu yang selalu murid terlupa adalah faedah atas pinjaman belum bayar. Tadi waktu kita buat jawapan A, kita dah kira faedah atas pinjaman belum bayar adalah sebanyak 180. Yang ini diberikan oleh dealer. Jadi di sini kita masukkan satu lagi item, tu faedah atas pinjaman. Dan kita masukkan 180 itu ke dalam lajur dealer. Okey, jadi kita dah masukkan ke semua butiran dalam akaun semasa. Jadi sekarang ni kita akan imbangkan ledger. Jadi kita lihat secara kasar jumlah kredit, kalau kita lihat secara kasar memang lebih besar daripada jumlah sebelah debit. Jadi baki mereka ketiga-tiga ni akan berada di sebelah kredit nantilah, baki BB. Jadi kita kira dulu baki setiap seorang. Kita tengok dulu lajur dealer. Dealer jumlah besarnya adalah 11,234. Okey, 11234 jumlah kredit. Okey, tuliskan jumlah yang sama di sebelah debit.
1, 2, 3, 4 kamu tolak dengan jumlah di sebelah debit di sini. Kamu akan dapat baki untuk dealer sebanyak 9114. Okey, 9114 ini adalah baki HB. Okey, baki HB. Untuk Linda, jumlah kredit Linda 19278. Okay, tulis di kedua-dua belah 19278. Okay, kamu tolak dengan 3 item di sini. Maka baki Linda kamu dapat 12652. Dan untuk Maria, jumlah kredit Maria adalah 13844. Okay, tulis di kedua-dua belah. Okay, jadi Maria tidak ada apa yang nak ditolak, jadi jumlah Maria pun sama bakinya 13844. Okay, bawa sehingga ke baki BB. Untuk jawapan ekor semasa jangan lupa mesti bawa sehingga baki BB. 9114 12652 13844. Okay, jadi itulah jawapan akaun semasa untuk soalan ini. Okay, akhir sekali kita akan lihat jawapan untuk petikan penyata kedudukan kewangan. Jadi jawapan D. Penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2017. Okay, soalan cuma nak kita sediakan bahagian equity pemilik sahaja. Jadi kena ingat semula dalam perkongsian equity pemilik terbahagi kepada dua. Yang pertama kita ada akaun modal. Jadi kita tulis dulu nama mereka bertiga. Della, Linda dan juga Maria. Dan dalam akaun perkongsian ada lagi satu, iaitu akaun semasa sebagai ikuti pemilik. Kita tulis butiran akaun semasa dan juga nama mereka bertiga. Della, Linda dan juga Maria. Okey, untuk Della, berapakah modal Della sekarang? Jadi kita lihat modal asal Della 30,000 dan Della ada membawa masuk komputer bernilai 4,000. Jadi untuk Della ada pertambahan modal. Jadi kita tunjukkan kiraan di sini 30,000 tambah dengan 4,000. Jadi untuk Della jumlah modalnya adalah 34,000. Okey, kemudian untuk Linda dengan Maria kita salin semula modal asal seperti dalam soalan, iaitu 60,000 dan juga 35,000. Okay, untuk akaun semasa kamu rujuk kepada baki akhir akaun semasa yang berada di bawah ledger tu. Okay, kita ambil di sini ni. Okay, yang tu yang saya buat bintang-bintang 3 tu. Jadi kamu lihat ketiga-tiga baki akaun semasa, mereka bertiga berada di sebelah kredit. Ini bermaksud baki mereka baki normal. Jadi bila baki akaun semasa, baki kredit, baki normal, kita akan tulis dalam penyata kedudukan kewangan sebagai nombor positif. Jadi 9114, 12652 dan juga 13844. Okay, last sekali. Okay, kamu jumlahkan sendiri jumlah akaun modal dan jumlah akaun semasa dan catatkan di tepi ini. Okay, itulah contoh jawapan soalan menyediakan pelarasan untung bersih, menyediakan akaun pengasingan untung rugi, menyediakan akaun semasa dan juga penyata kedudukan kewangan petikan untuk bahagian ikuti pemilik. Okay, selamat menggunakan kaji. Saya harap kamu faham dengan penerangan cikgu pada soalan kali ini. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.